Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Eloklah kita buka sharing session kita pada malam ini dengan sama-sama baca surah Al-Fatihah. Okey, setakat mana yang ada ni, boleh tahu dari segi kualiti suara, dengar ke tak dengar? Dari suara, dengar ke tak dengar? Cuba komen sikit. Kita pun nak tahu juga. Komen. Nak tahu clear ke tak suara. Suara clear ke tak? Tak ada yang respon lagi. Saya pun tak tahu suara okey ke tak. Takut nanti cakap seorang. Tak jadi juga. Kan? Okey, Alhamdulillah. Ni dengar elok lah. InsyaAllah boleh kita mulakan sementara menunggu yang lain. Kita boleh mulakan mana yang ada. Jadi insyaAllah hari ini adalah sesi yang ketiga, sharing session untuk syarah hadis 40, buku karangan Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Al-Kafi, syarah hadis 40. Ni hadis dia. Jadi ini adalah hadis 40 yang kita bincangkan juga sebelum ni. Dah diterangkan siri pertama berkaitan dengan pengenalan buku ni ataupun kitab ni, pengarang dia, pengarang hadis 40 dan pengarang pelengkap kepada hadis 40 itu. Kemudian semalam kita dah bicarakan tentang hadis yang pertama. Hadis yang pertama tajuknya ialah berkaitan dengan niat. Kalau ingat, biasalah hadis yang biasa kita dengar, sesungguhnya setiap amalan tu adalah berdasarkan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Niat dalam amalan. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan kepada hadis yang kedua, iaitu hadis yang berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Hadis ni juga adalah satu hadis yang sebenarnya famous, popular di kalangan kita, yang kita biasa dengar berkaitan dengan ni. InsyaAllah saya akan bacakan dulu hadis ni, matan hadis ni, kemudian kita akan terjemahkan. Tapi hadis ni panjang sikit lah, kerana dia adalah satu hadis yang berbentuk cerita. Cerita satu keadaan, ya. Daripada Umar radhiyallahu anhu juga beliau berkata, Imam Nawawi dia menyatakan hadis yang kedua ni daripada Umar radhiyallahu anhu juga. Jadi disebut juga tu sebab dia merujuk kepada hadis yang pertama juga daripada Umar, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kat sini dia kata daripada Umar radhiyallahu anhu juga, beliau telah berkata, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaq falabithtu maliyya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis pada malam ni yang kita bacakan adalah satu cerita. Yang kita akan saya akan cuba terjemahkan hadis ni. Daripada Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, maksudnya ketika mana kami ni merujuk kepada para sahabat lah, sedang duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Jadi satu hari para sahabat sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istala alaina rajulun syadidu bayadus siyabi. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni datang kepada kami. Datang kepada kami. Lelaki diceritakan oleh Sayyidina Umar ni, rajulun syadidu bayadus siyabi. Seorang lelaki yang pakaiannya putih. Pakaiannya bersih. Pakaiannya, orang kata apa, sangat putih lah. Sangat putih. Syadidu sawad sya'ri. Dan rambutnya bersangatan hitam. La yura alaihi atharus safari. Dan tidak kelihatan pada dirinya itu kesan-kesan daripada permusafiran. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak kami di kalangan kami ni tidak mengenalinya walaupun seorang. Jadi Sayyidina Umar nak cerita kat sendiri, ada seorang lelaki tiba-tiba datang ketika mereka ni duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lelaki ni tidak dikenali. Sahabat-sahabat tak kenal siapa lelaki ni. Siapa lelaki ni? Nak kata orang yang nak kata orang tempatan tidak kenal. Tapi kalau nak kata orang yang musafir daripada jauh singgah di Masjid Nabi, di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok pakaian dia putih. Kemas. Tidak ada kesan daripada pemusafiran. Begitu juga dengan rambut dia. Rambut dia hitam, cukup hitam. Menunjukkan bahawa tidak ada kesan pemusafiran. Maksudnya kalau zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Kita bila bermusafir, kita duduk dalam kereta, tutup tingkap, pasang aircon. Ya. Habuk pun payah nak kena, kecuali dalam kereta kita sendiri itulah habuk-habuknya. Tapi pada zaman dulu naik unta. Nak musafir naik unta. Kemungkinan kuda. Dan memang terdedah kepada habuk-habuk. Kalau duduk padang pasir itu, kena sekali angin sudah cukup menyebabkan pakaian kita tu berabuk. Apatah lagi kalau kita bermusafir jauh, sudah pastilah banyak kesan. Bukan setakat di baju kita, di kepala kita pun
akan melekat debu-debu padang pasir. Tapi Sayyidina Umar cerita kat sini tidak ada kesan. Jadi dah lah tak kenal nak kata orang jauh, tengok pakaian cantik elok, kan? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dia ni duduk dengan Nabi duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian fa asnada rukbataihi. Rukbataihi. Kemudian dia sandarkan. Dia sandarkan lututnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sandarkan lutut dia, laki ni sandarkan lutut laki ni kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya duduk berdepan-depan. Duduk berdepan. Dua lutut dia berlaga dengan dia, dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan tangannya. Tangannya ni pun tangannya diletakkan ala fakhidhai, diletakkan di atas pehanya. Jadi kalau ikut bahasa Arab sini, siapa yang belajar bahasa Arab ni, ada dhamir ha di belakang tu. Nya tu merujuk kepada siapa. Jadi kalau setakat kita baca ni, kalau ikut wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan tangannya. Nya pertama tu mungkinlah kita kata merujuk kepada orang lelaki yang datang tu. Ala fakhidhaihi, di atas peha. Peha siapa? Peha Nabi ke peha lelaki tersebut. Jadi benda tu ada perbahasan di kalangan para ulama. Dan dikatakan bahawa lelaki itulah meletakkan tangannya di atas peha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad. Kemudian lelaki tu berkata, ya Muhammad. Dah lah tak tahu siapa, tiba-tiba kenal Nabi pula. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, bagi tahu aku berkaitan dengan Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, al-Islamu, Islam ni ialah an tashhada an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa tuqimas salah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita ila man wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan haji sekiranya kamu mampu. Kalau solat, puasa, zakat, Nabi tak sebut in istata'ta, sekiranya kamu mampu. Tapi dalam haji ni secara terang disebut sekiranya kamu mampu. Qala sadaqta, tiba-tiba lelaki tu pun cakap, kamu betul. Betul, dia kata. Fa'ajibna, Sayyidina Umar pun kata, kami ni rasa hairan. Kami rasa hairan. Sebab apa? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami ni rasa hairan sebab apa? Dia tanya, dia pula jawab. Dia tanya, dia pula kata ya ke tidak. Ini pasal apa ni? Maknanya sahabat-sahabat rasa hairan. Qala fa akhbirni, terusnya orang lelaki tu kata lagi, qala fa akhbirni anil iman, dan bagi tahu aku berkaitan dengan iman. Qala, kemudian Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan malaikat, kamu beriman dengan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada qadar, sama ada baiknya ataupun buruknya. Qala sadaqata, lelaki tu pun
sekali lagi kata, betul, kamu betul. Kemudian ditanya lagi, qala fa akhbirni anil ihsan. Bagi tahu aku berkaitan dengan ihsan. Kemudian Nabi pun kata, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan ni ialah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sekiranya kamu tidak melihat dia, anggaplah dia sedang melihat kamu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Seterusnya lelaki tanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Bagi tahu aku berkaitan dengan hari akhirat. Kemudian Nabi menjawab, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya ni, orang yang ditanya ni lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah. Orang yang bertanya tu lelaki tadi tu. Nabi jawab, kalau seolah-olah Nabi jawab beginilah, kalau kamu pun tak tahu, aku lagi tak tahu. Dia kata gitu. Kalau kamu pun tak tahu, aku lagi tak tahu. Sebab tu dia kata, tidaklah orang yang ditanya ni lebih tahu daripada orang yang bertanya. Dia kata gitu. Kemudian dia kata, tanya lagi. Laki ni tanya lagi, qala fa akhbirni an amaratiha. Oleh tu bagi tahu aku berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat tersebut. Qala, Nabi pun bagi tahu, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha. Antaranya ialah seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, yang pertama ialah hamba perempuan yang melahirkan tuannya. Hamba perempuan yang melahirkan tuannya. Ini adalah satu perumpamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa akan datang seorang ibu akan menjadi hamba kepada anaknya. Jadi ibu ni menjadi hamba dan anaknya menjadi tuan. Sebab tu Nabi sebut, Nabi umpamakan seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Jadi ini adalah salah satu daripada tanda kiamat. Kemudian Nabi bagi tahu lagi, wa antaral hufatal urata ri'a al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat al-hufata al-urata al-alata. Al-hufata maksudnya orang yang tidak memakai selipar. Al-urata, orang yang tak pakai baju. Al-alata, orang yang miskin. Menunjukkan orang yang miskin sangat, tak pakai selipar, tak pakai baju. Ri'a asya'i, orang yang mengembala kambing. Mengembala kambing. Ri'a asya'i, mengembala kambing. Asya' ni kalau dalam bahasa Arab ialah jamak kepada asyatu. Kau belajar bahasa Arab, sekolah rendah, prasekolah, pasti dan sebagainya, biasa belajar binatang. Asya tu ialah kambing, kan. Tapi kalau jamak dia bila banyak disebut, perkataannya ialah asya. Ri'a asya. Jadi orang yang miskin, Nabi kata sampai satu masa alamat hari kiamat ni ialah orang yang miskin. Dia tidak pakai selipar pada satu masa dulu, tidak pakai baju pun satu masa dulu. Kerja dia mengembala kambing sahaja. Yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi. Membina bangunan-bangunan yang tinggi. Itu maksud Nabi. Summan talaqa, kemudian
lelaki yang tiba-tiba datang tadi tu pergi. Falabistu maliya, kemudian berlalulah satu masa. Ada masa ni, ada ulama yang mengatakan sekejap, ada yang mengatakan 3 hari dan sebagainya. Ada pendapat-pendapat ulama. Maksudnya, tapi nak ceritanya berlalu satu masa, satu tempoh masa. Thumma qala, Rasulullah pun menegur Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang bertanya hari tu tu? Pada waktu tu. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku kata Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahuinya. Qala, Nabi SAW pun kata, fa innahu Jibril. Itulah Jibril. Itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang kepada kamu untuk mengajar kamu agama kamu. Tu dia. Rupa-rupanya itu adalah Jibril. Patutlah tak kenal. Patutlah datang dalam keadaan tak ada kesan pun. Tak ada kesan musafir pun. Rupanya malaikat Jibril. Rupanya malaikat Jibril. Jadi kita tengok kepada kita tak ada biografi perawi sebab semalam kita dah baca berkaitan dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini kita tengok keistimewaan hadis ni. Ibnu Daqiq, seorang ulama yang famous lah, yang masyhur dalam ilmu hadis, Ibnu Daqiq Al-Eid, berkata berkaitan dengan hadis ni sangat istimewa. Kenapa? Hadis ini adalah hadis yang merangkumi semua amalan zahir dan batin. Amalan zahir dengan batin berkaitan dengan hadis ni. Besarnya, istimewanya hadis ni. Ilmu-ilmu syariat semuanya merujuk dan lahir daripada hadis ni. Itu dia. Prinsip-prinsip lah, maksudnya prinsip-prinsip berkaitan dengan ibadatnya asalnya daripada hadis ni. Ia seperti ibu kepada sunnah kerana ia mengandungi himpunan ilmu-ilmu sunnah. Seolah-olah ibulah kepada sunnah-sunnah yang diajarkan kepada kita ni. Seperti mana Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran kerana ianya mengandungi himpunan pengertian Al-Quran. Jadi Ibnu Daqiq mengatakan, sebenarnya bukan Ibnu Daqiq sahaja yang menyatakan hal ni. Ulama-ulama lain pun menyatakan hal ni juga. Hadis ni seolah-olah Ummus Sunnah. Ummus Sunnah, boleh kata gitulah. Kalau Al-Fatihah tu Ummul Quran, ibu kepada Quran, hadis ni ialah Ummus Sunnah. Itu. Kan? Istimewa hadis ni. Ada ulasan ulama dan hadis ni. Hadis Jibril yang diriwayatkan ni, hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu ini hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim sahaja, tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau kita ingat semalam, hadis berkaitan dengan niat tu dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada dua. Sebab tu kita kata semalam tu muttafaqun alaih. Kalau kita tengok-tengok baca hadis mana-mana, dia tulis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih tu maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dua orang. Sebab yang dalam kitab-kitab hadis ni yang ulama kelaskan sebagai memang sahih betul-betul diterimanya ialah Imam Al-Bukhari, sahih Imam Bukhari dan sahih Muslim. Tapi dalam hadis ni walaupun famous, masyhur, yang biasa kita dengar, tapi hadis ni tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam An-Nawawi rahimahullah memulakan hadis-hadis dalam kitab Al-Arba'innya dengan hadis Umar, innamal a'malu binniyat, yang merupakan hadis pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Nawawi menjadikan hadis Umar yang menjelaskan hadis Jibril ini sebagai hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'innya, yang merupakan hadis pertama dalam Sahih Muslim. Rupanya ada tertib. Ada juga alasan Imam Nawawi meletakkan hadis ni hadis yang kedua. Kalau hadis yang pertama semalam tu, hadis yang pertama innamal a'malu binniyat tu,
hadis tu adalah hadis yang pertama dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Baru kita tahu tak? Baru kita tahu. Kita pun jangan-jangan buka Sahih Al-Bukhari. Jadi malam ni kita tahu. Dan hadis pada malam ni adalah hadis yang pertama dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Jadi Imam Nawawi tu letak dah. Dalam hadis 40 ni, hadis yang pertama ialah hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Hadis yang kedua pula, hadis yang pertama dalam kitab Sahih Muslim. Gitu. Hal ini telah dilakukan oleh ulama sebelum Imam An-Nawawi itu, iaitu Imam Al-Baghawi. Dalam kedua kitabnya Syarhus Sunnah dan Masahibus Sunnah. Beliau, iaitu Imam Al-Baghawi, memulai kedua kitabnya tersebut dengan kedua hadis ni. Sama, maksudnya sama tindakannya dengan Imam Nawawi kata. Rupanya ada keistimewaan juga. Kita terus kepada Hadiyun Nabawi. Hadiyun Nabawi. Jadi sebelum kita pergi tu, kita tengok kalau ada orang tanya soalan. Kita tengok takut ada orang tanya soalan. Okey. Kita ada soalan. Respon kepada yang tadi je. Respon kepada yang tadi. Clear suara. Terima kasih Alum Khairi, Nurul Farahiyah, Azhar Mak Setia, Pelari Laju, sekolah rendah dulu. Hanafi Ismail, Masya Allah. Syekh Kuis ni. Terima kasih. Okey, kita terus kepada Hadiyun Nabawi. Hadiyun Nabawi petunjuk daripada hadis ni. Okey, yang pertamanya pengajaran yang boleh kita ambil, yang pertamanya ialah Jibril boleh berubah bentuk menjadi seperti manusia. Boleh kata apa, ubah bentuk daripada asalnya. Kan kalau kita tahu kan malaikat ni diciptakan daripada cahaya. Kemudian Nabi pun cerita pasal malaikat ni, kalau dia ada sayapnya, buka sayapnya seluas menutupi ufuk. Maknanya seluas timur dan barat. Tapi ada keadaannya malaikat ni dia berubah bentuk jadi manusia. Berubah manusia. Berkata Syekh Al-Muhsin Al-Abbad, dalam hadis Jibril ini terdapat dalil bahawa malaikat jika mendatangi manusia, ia dapat berubah bentuk seperti manusia pula. Dia ubah bentuk. Jadi kalau dalam hadis ni, seorang pemuda yang smart, pakai pula baju kemas, bersih, rambut pula hitam, kilat, cantik. Memang manusia betul lah. Jadi tidak ada ciri-ciri malaikat kat situ. Ciri-ciri manusia betul. Jadi Jibril datang dalam wajah manusia, dalam rupa bentuk manusia. Dan terdapat dalam Al-Quran bahawa Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk manusia. Memanglah. Memang kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri, dalam surah Maryam, telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril datang berjumpa dengan Maryam dalam bentuk orang manusia juga. Dalam bentuk manusia. Kalau kita tengok dalam surah Maryam, ayat ke-17. Ketika mana Maryam mengasingkan diri daripada orang lain, dia buat dinding, tak nak campur dengan orang lain. Dalam ayat 17 disebut fattakhazat min dunihim hijaban. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya daripada orang-orang lain. Fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami telah hantarkan kepada Maryam roh kami, roh daripada kami. Roh daripada kami itu ialah merujuk kepada Jibril. Fatamassala laha bashara sawiyya. Fatamassala laha basharan sawiyya. Dan lalu ia menyamar diri dia sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Memang malaikat Jibril ni kalau datang dalam keadaan, kalau berupa manusia itu dalam keadaan yang sangat smart, sangat cantik, smart, handsome dan sebagainya. Dan ada juga selain daripada Maryam, ada juga contohnya Nabi Ibrahim juga turut didatangi oleh malaikat Jibril
dalam rupa bentuk manusia. Ketika mana Nabi Ibrahim ni diberitakan akan mendapat anak melalui Siti Sarah. Mula-mula Nabi Ibrahim ni berkahwin dengan Siti Sarah. Tapi Siti Sarah tidak dapat, belum beranak. Lama belum beranak. Kemudian Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Yang kita duk biasa dengar cerita Siti Hajar berkorban. Tinggal di Mekah itu Siti Hajar. Daripada Siti Hajar tu lahirnya Nabi Ibrahim. Lahir Nabi Ibrahim. Tapi oleh kerana Nabi Ibrahim ni dia bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak dapat anak juga melalui Sarah ni. Sarah pun berdoa juga. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan berita gembira kepada Nabi Ibrahim melalui Jibril. Jibril berjumpa dengan Nabi Ibrahim, memberitahu bahawa isterinya Sarah akan mengandung. Jadi Sarah ni pada waktu tu umur dia 80 tahun. 80 tahun. Dengar cerita, dengar perkhabaran tu, orang tu kata dia akan mengandung, dia pun suka. Ketawalah. Umur 80 tahun pun boleh mengandung lagi kan. Tapi itulah nak ceritanya, pengajaran untuk kita. Walaupun mungkin ada di antara kita ni yang lambat dapat anak. Yang lambat dapat anak sebab mungkinlah ada sebab-sebab tertentu yang kita tak tahu, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi rezeki itu, dan Sarah mengandung dan akhirnya melahirkan anak. Daripada situ datangnya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq. Jadi dua-dua anak Nabi Ibrahim ni adalah seorang Nabi juga dan juga seorang Rasul. Daripada Siti Sarah lahirnya Ishaq, Nabi Ishaq. Daripada Siti Hajar lahirnya Nabi Ismail. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada dijelaskan bahawa Nabi SAW melihat Jibril dan ia memiliki 600 sayap. Itulah menutup, banyaknya sayap tu sampai menutup timur dan barat. Itu maksudnya. Apa yang poin yang penting, pengajaran yang pertamanya nak ceritakan bahawa malaikat Jibril ada datang kepada manusia ni dalam rupa bentuk manusia. Okey. Kemudian pengajaran yang kedua. Kita terus pengajaran yang kedua. Apakah maksud Islam? Ada diterangkan dalam hadis ni. Islam dari segi bahasa ialah tunduk dan menyerah. Islam. Daripada perkataan akar bahasa Arab dia salimah, iaitu maksud dia berserah, tunduk, menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi syarak pula, Islam bermaksud agama yang dilandasi oleh 5 asas utama. Dari segi istilahnya, bila sebut Islam ni, dia sebuah agama yang dilandasi dengan 5 perkara utama, iaitu kita katakan rukun. Iaitu yang disebut tadilah, yang pertama syahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Yang kedua, menunaikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Dan memiliki kemampuan juga untuk bermusafir dan sebagainya. Kalau pernah dengar ceramah daripada Ustaz Abdullah Al-Amin, dia kata kalau kita di rantau Asia Tenggara ni, kita biasa menggunakan bintang 5. Bintang yang bucu dia ada 5. Bintang yang bucu dia ada 5 tu nak menunjukkan bahawa dalam Islam ni ada rukun Islam yang 5 tu. Tapi kalau di belah-belah India, Pakistan pula, dia kata bintang yang digunakan bucu 6. Saya pun tak pernah tengok lah. Tapi dia kata macam tu lah. Saya dengar, pernah dengar kuliah dia. Dia katakan bucu bintang tu adalah 6, merujuk kepada rukun iman. Gitu.
Jadi kita ni di Nusantara kebanyakannya bintang tu adalah bintang 5. Maksud 5 tu ialah 5 rukun Islam. Okey, pengajaran yang ketiga pula. Tadi yang kedua, ni yang ketiga pula. Kita nak cepat-cepat supaya dapat habis pengajaran ni. Maksud iman ialah ada dua pendapat melalui para ulama. Iman ni ada dua pengertian, tapi lebih kurang sama je. Saya ringkaskan daripada buku ni, ialah banyakkannya menggunakan yang pertama lah. Yang pertama iaitu mengaku dengan hati, ikrar dengan hati. Kemudiannya tasdik, bukan. Tasdik bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa ikrar bil lisan, kemudian melafazkannya dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan. 3 perkara ni. Maknanya bila beriman ni, bila kita sebut kita beriman, kita mestilah mengaku dengan hati, kemudian melafazkannya di lisan kita, dan beramal dengan anggota badan kita yang menunjukkan kita ni beriman. Dan kita nak membuktikan apa? Membuktikan iman apa? Iman dengan 6 perkara yang telah disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, apabila Jibril datang bertanya. Jadi dalam bab ni, bila kita tengok, yang pertama, al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Asmaul Husna, dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita perlu beriman kepada malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, tugas-tugas malaikat dan pelbagainya kita mesti tahu. Kutub dia, kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan, wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, kita wajib percaya. Begitu juga dengan Rasul-Rasul, kita wajib percaya. Rasul ada 25 yang wajib diketahui. Ada banyak lagi. Kemudian Nabi pun lebih banyak daripada itu. Ya, kita kata semua Nabi, semua Rasul adalah Nabi, tapi bukan semua Nabi adalah Rasul. Sifir yang mudah kita kata. Ya, bilangan Nabi terlalu ramai. Bilangan Rasul ada yang mengatakan ratusan. Ada yang mengatakan ratusan. Tapi yang wajib diketahui 25 sahaja. Dan daripada 25 itu ada 5 orang yang memang terkenal, yang digelar sebagai ulul azmi. Rasul ulul azmi, yang mana Rasul-Rasul ni diberikan ujian yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi contoh kepada kita, untuk menjadi contoh panduan kepada kita dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Kemudian beriman juga kepada hari kiamat. Kita kena beriman adanya hari kiamat, percaya adanya hari pembalasan. Selepas kita mati akan ada hari pembalasan. Begitu juga kita kena percaya adanya qada dan qada Allah, ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, sama ada baiknya ataupun buruk. Itu pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat pula ialah digalakkan memakai pakaian yang bersih, menggunakan wangi-wangian atau bau-bauan yang harum untuk memasuki masjid, menghadiri majlis ilmu, beradab ketika berada di majlis tersebut dan beradab dengan alim ulama. Imam Qurtubi berkata ia menjadi dalil ketika bertemu ulama, orang mulia dan pembesar, kerana Jibril datang mengajar manusia dengan keadaan dan ucapannya. Okey, kita tengok, bila kita tengok balik, bila Jibril datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Jibril telah berada di dalam satu majlis ilmu, dan dalam keadaan ni Jibril ni seorang yang mengajar, Tapi walaupun dia mengajar, dia datang dalam keadaan yang sangat kemas,
sangat kemas, orang kata apa, rambut rapi, pakaiannya putih. Dan jadi itulah ulama mengatakan bahawa kita ni apabila dalam keadaan-keadaan, dalam banyak keadaan kita kena berpakaian kemas, apatah lagi sekiranya kita berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu. Sebab itulah bila kita datang ke masjid, kita perlu fikir, kita ni sesuai tak pergi ke masjid? Sesuai, pakaian kita ni sesuai tak pergi ke masjid? Badan kita ni berbau ke tak? Ya, kalau tak berbau, letak sikit. Letak sikit minyak wangi, atar dan sebagainya. Mulut kita berbau tak? Bau wudu ke, bau belacan ke, bau durian ke. Jadi benda tu perlu kita titik beratkan juga. Kerana itu dia ajar oleh Islam. Cikgu-cikgu kalau pergi ke sekolah, wajar berpakaian kemas. Dan kita niatkan kita berpakaian kemas tu adalah mengikut sunnah. Mengikut sunnah Nabi SAW, mengikut ajaran Islam. Dapat pahala. Ya. Janganlah kita pergi tu ke sekolah tu berpakaian kemas kerana kita nak ikut artis ke, kita nak rasa popular ke, kita nak bagi orang nampak, orang kata apa, orang tengok kita, orang kata apa, menarik perhatian orang lain ke, bukan. Kita berpakaian kemas tu kerana kita menurut apa yang diajar oleh Islam. Tu kena, maknanya yang kita ni kena baiki elok-elok, kena orang kata ambil perhatian betul-betul berkaitan dengan perkara ni. Jangan kita pergi tu dalam keadaan yang selekeh. Kita pergi dalam keadaan badan kita berbau, maknanya sangat tidak patutlah. Begitu juga dalam kita ni, kalau orang Islam keluar berdakwah, apatah lagi, sudah kita kena jaga imej kita. Sebagai orang Islam keluar berdakwah, kita jangan keluar berdakwah ya dalam keadaan kita ni tengok orang tengok selekeh. Tengok tu macam tak patut dah. Tidak menggambarkan Islam yang sepatutnya. Islam ni patut menjaga kebersihan, tapi kita tak jaga. Kan? Tugas-tugas rasmi pun macam tu juga. Bila kita jadi menteri ke, jadi pemimpin ke dan sebagainya, kena jaga imej berkaitan dengan ni. Kita jangan ingat imej ni kita buat kerana manusia tu mata-mata, tapi kita buat jaga imej ni adalah kerana Islam. Itu pengajaran yang keempat. Pengajaran yang kelima, seperti mana yang terdapat dalam hadis di atas, ihsan tu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Ini adalah hakikat insan. Ya, hakikat insan. Hakikat ihsan itu tercapai dengan dua perkara, iaitu ibadat yang sempurna dan berterusan. Dan yang kedua ialah kehadiran hati, kesedaran jiwa serta penyaksian batin terhadap makna-makna ketuhanan. Maksudnya kita ni kalau nak capai ihsan ni, macam Nabi SAW sebut, seolah-olah Allah melihat kita. Maknanya kita buat tu ibadah tu berterusan, kita ingat Allah SWT sedang memerhati kita, ataupun kita sedang memerhati Allah SWT. Bagaimana seorang tu kalau kita melihat orang yang lebih besar daripada kita. Ada orang pengalaman menghadap raja. Menghadap raja tu protokol dia maknanya sangat dijaga. Berapa langkah perlu. Hak ni tak boleh, hak ni boleh. Begitulah juga. Dan lebih lagi daripada itu, apabila kita menghadap Allah SWT, apatah lagi dalam ibadat kita, khususnya solat sendiri, kita perlu ingat bahawa kita ni sedang menghadap Allah SWT. Jadi itulah maksudnya, bila kita beribadat ni, kita perlukan sampai tahap ihsan ni. Penyaksian batin ini diistilahkan oleh ulama tasawuf sebagai muraqabah dan musyahadah. Dan ia punya tingkatan-tingkatan yang tertentu. Makna ihsan juga merujuk kepada amalan batin manusia, iaitu penyaksian hati terhadap ilahi. Oleh itu, Islam melibatkan anggota lahiriah manusia. Iman pula melibatkan anggota dalaman manusia, iaitu hati. Manakala ihsan pula merupakan gerak jiwa manusia. Ini adalah orang kata kalam daripada pengarang kitab ini, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Maksudnya, kalaulah ihsan ni dia merupakan gerak jiwa.
kualiti yang ada jiwa, kualiti yang ada dalam jiwa manusia itu sendiri. Ya, itulah hakikat ihsan. Ihsan ni kalau nak ikut daripada segi bahasa, dia membuat kebaikan, membuat baik, berbuat sehabis baik, pun boleh juga maksud dia. Seterusnya, yang keenam, pengajaran yang keenam ialah berkaitan waktu berlakunya kiamat dan tanda-tandanya. Dalam hadis ni, Nabi dan malaikat pun tak tahu bila berlakunya kiamat. Kita tengok tu, sebab itulah bila Nabi disoal oleh malaikat, akhbirni anis sa'ah. Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anhu bi'a'lamu minas sa'il. Mal mas'ulu anha bi'a'lamu minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ni lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi makna kata, kalaulah kita katakan akhirat ataupun kita kata hari kiamat ini adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pastilah malaikat tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Dan apabila malaikat tidak tahu, sudah pastilah manusia seperti kita ni pun tidak tahu. Ya, dan ada dalil-dalil daripada ayat-ayat Quran yang menyatakan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang mengetahui berkaitan dengan tarikh sebenar, bila akan berlakunya hari kiamat. Bila akan berlakunya hari kiamat. Jadi disitulah kita katakan bahawa dari segi tarikh berlakunya kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu. Sekejap sekejap ada tu sikit. Sambung minta maaf lah. ada tu sikit. Anak baru bangun tidur. Mood tak berapa baik . Jadi kiamat ni tidak ada siapa pun yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Manusia seperti kita ni lebih-lebih lagi tidak tahu. Tidak tahu. Dah yang ada orang tahu bahawa ada orang kata 2021 akan berlakunya kiamat. Ayat tu dia buat jangkaan ikut dia lah, tapi tidak. Tidak betul. Maksudnya tidak ada ketepatan. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu sebelum lebih kurang tahun 2010, 2011 orang kata 2012 akan berlakunya kiamat. Maka dibuat ada satu filem yang tu 2012. 2012 tajuk dia 2012. Jadi buatlah gambaran berlakunya kiamat tu. Buat gambaran air lah, gunung lah, apa semua sekali. Seolah-olah menggambarkan kiamat. Tapi sebenarnya yang berlakunya adalah lebih daripada itu. Yang berlakunya sudah pastilah lebih daripada itu. Yang mana kiamat ni sangat dahsyat sehingga tidak boleh kita gambarkan bagaimana teruknya hari kiamat tersebut. Jadi orang yang kata hari kiamat 2020, 2021, 2025 tu, kita boleh dengar, nak percaya,
Dari segi ketepatan tidak boleh. Sebab itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kena itulah. Tapi walaupun tidak ada tarikh, tidak ada tarikh berkaitan dengan bila berlakunya kiamat ni, tapi Nabi SAW telah nyatakan dalam hadis ni ada tanda-tanda dia. Ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda ni yang disebut oleh Nabi berkaitan dengan kerosakan yang berlaku. Nabi gambarkan kerosakan yang berlaku. Kerosakan sosial yang berlaku di akhir zaman. Iaitu Nabi bagi contoh, seorang anak menjadi tuan kepada ibu dia. Menjadi tuan kepada ibu dia. Yang mana mak ni menjadi hamba. Anak pula menjadi tuan. Itu menunjukkan dari segi sistem sosial pada akhir zaman sangat-sangat cacah marbah, haru biru. Haru biru. Bila mana kita pun boleh tengok dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan dunia ni terlalu banyak di mana anak-anak menjadikan mak sebagai hamba dia. Mak sebagai hamba dia. Segala apa yang dia nak, mak dia turuti. Mak ayah pula tidak ada kuasa. Seolah-olah tidak ada kuasa, tidak ada power untuk mendidik anak-anak ni. Ya. Anak nak handset, bagi handset. Anak-anak ni nak ni, bagi ni. Anak nak tu, bagi tu. Ya. Tanpa mak ayah ni boleh berfikir berkaitan dengan keburukan. Dan ada keadaan di mana mak ayah dah ajar, dah didik elok-elok, dah asuh elok-elok daripada kecil, tapi bila besar anak ni sangat angkuh, jadi sombong, jadi buat mak dia ni seperti hamba. Ada juga macam tu. Maknanya nak ceritakan di akhir zaman sebelum berlakunya hari kiamat nanti, sistem sosial ni sangat haru biru. Dan yang keduanya, dunia agak terbalik. Di hari sebelum berlakunya kiamat ni, dekat-dekat dengan berlaku kiamat, dunia ni agak terbalik. Nabi SAW cerita dalam hadis ni, orang yang miskin, dulunya tak pakai selipar pun, baju pun tak ada. Kemudian kerja dia gembala kambing je. Di akhir zaman, dia ni orang yang asalnya gini ni, dia pula yang berebut nak buat bangunan tinggi ni kan. Jadi orang dulu-dulu tak nampak lagi bagaimana contohnya. Tapi disebut oleh para asatizah, kalau kita tengok dalam kuliah-kuliah online dan sebagainya, kita turut kuliah yang mana-mana, biasanya menjadikan contoh, antara contohnya ialah Dubai. Dubai. Di UAE. Kalau kita sebut United Arab Emirates, UAE, kan? UAE. Sekarang ni UAE ni ada dua bandar besar. Satu Dubai, yang utamanya Dubai lah. Yang keduanya Abu Dhabi. Abu Dhabi. Tapi Dubai ni, kalau kita tengok, kalau kita search kat internet tu, orang kata apa? Kita tulis Dubai then and now. Then vs now pun boleh juga kita kata. Tengok. Oh, pada tahun 90 lebih, dia hanyalah ada satu je bangunan, ada dua bangunan. Yang lain semuanya pada pasir. Tapi pada tahun 2020, pada tahun 2019, Masya Allah, bangunan tinggi-tinggi. Kita tahu Burj Khalifa. Macam-macam lah dekat Dubai tu. Tengok, bangunan tinggi. Orang tak tahu ada ke tak. Orang kita tahu ada ke tak. Maknanya rakyat dia yang betul lah. Biasanya kalau tempat-tempat yang macam ni, tempat-tempat negara teluk ni, rakyat tak ramai. Orang luar boleh kata ramai. Boleh kata ramai. Tapi saya tak tahulah. Sebab pernah singgah je. Pernah singgah sekali di Abu Dhabi. Pernah singgah sekali di Dubai. Tak keluar pun. Singgah di airport je. Tapi kalau kita tengok di internet, apa yang tidak ada di Dubai ni?
Sampaikan kalau bintang-bintang bola sepak ni dia kalau bercuti di Dubai. Bercuti di Dubai. Dubai ni dia tepi pantai kan. Dan dia ada satu pulau buatan. Hotel yang dibuat ataupun resort yang dibuat, dibuat kalau kita ni kata apa, buat hotel di apa, Lexus Hibiscus di PD tu, kita rasa kelas dah. Kata apa, bilik-bilik di atas air. Bilik-bilik di atas air, buka je tingkap tu laut. Dia bukan setakat macam tu. Malah di bawah tanah. Dia boleh kata ada bilik bawah tanah pula. Tempat makan ke restoran ke bilik bawah tanah ni, boleh tengok. Boleh tengok macam akuarium di Langkawi tu. Underwater world. Ni underwater world tu akuarium buatan. Dia ni boleh turun tu tengok ikan. Itu memang berada di bawah laut. Dibuat macam-macam. Jadi agak terbalik lah. Asalnya orang Badui saja. Kalau di Syria dulu ada juga orang Badui. Walaupun ada yang telah buat rumah apa semua, bangunan 2-3 tingkat, dibuatkan rumah macam tu. Tapi orang Badui ni dia tetap dengan cara dia. Tidur di rumah kemah sahaja. Walaupun kemah saja, tapi hak penting ada piring. Ada piring astro. Satellite, TV satellite dia. TV satellite ada. Kalau di Syria tu TV satellite ni kita bukan bayar bulan-bulan, sekali bayar je. Ya, sekali bayar. Tapi nak channel-channel tambahan tu kena bayar lah. Mana dengan sekali. Kalau kita ni Astro di Malaysia tiap-tiap bulan bayar kan. Jadi ada tanda. Rentetan daripada tu ulama-ulama telah mengatakan bahawa orang kata apa, berkaitan dengan hari kiamat ni ada tanda-tanda dia. Dan tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil ni maknanya tanda-tanda awal. Ada juga tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ni maksudnya keadaan tu dah berdekatan sangat dah dengan kiamat. Antara tanda-tanda kecil ialah rosaknya para akhlak pemuda, berleluasanya penderhakaan kepada ibu bapa. Macam kita sebut tadilah. Mereka bergaul dengan ibu bapa seperti pergaulan dengan hamba sahaya. Yang ni kita baca dah dalam hadis tadi. Antara juga terbaliknya dan bercampurnya urusan sehingga sehina manusia menjadi raja dan pemimpin. Kan? Pelik. Sekarang ni bila UAE dia dah kaya, kemudian dia buat satu tindakan yang tak cerdik. Tak cerdik ya, sebab apa? Dia mengiktiraf Israel. Hari ni dengan pengiktirafan kepada Israel, dia import pula. Dia import buah-buahan daripada Israel. Sedangkan buah-buahan tu ditanam di tanah jajahan Palestin. Israel menjajah tanah-tanah Palestin, ambil tanah orang Palestin, kemudian ditanam. UAE pergi ambil daripada Israel. Itu maksudnya perjanjian yang sangat-sangat bodoh yang dibuat oleh UAE. Kemudian antaranya juga ialah tanda-tanda kiamat kecil, urusan-urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Begitu juga bertambah harta dan kekayaan dalam kalangan manusia dan meningkatnya pemborosan dan pembaziran. Ada antara tanda-tanda kiamat ni juga ialah orang yang banyak harta, tetapi banyak hartanya ini bukanlah menyebabkan dia ni semakin banyak beramal, tetapi banyaknya harta mereka ni menyebabkan mereka ni semakin banyak membazir dan boros. Selain daripada itu, manusia bermegah-megah dengan harta simpanan, perhiasan, binaan bangunan dan saling berbangga diri dengan kekayaan. Badi bangga. Maksudnya siapa yang paling tinggi bangunan. Mula-mula negara ni, kemudian Malaysia pula, kemudian China, kemudian UAE, lepas tu ada pula Hong Kong pula, contohlah. Maksudnya ada pula sentiasa berlumba-lumba mencipta rekod, mencipta pelbagai-bagai untuk mengejar kemasyhuran dunia. Ya, dan berlakunya antara tanda kiamat ni ialah maksiat yang berluasa berlaku.
Dan tanda kiamat yang besar pula diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis, dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang berbunyi, ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakar. Ya, datang kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tu kami tengah bincang-bincang. Sahabat-sahabat ni tak buang masa saya saja. Berbincang-bincang. Tengah sahabat ni berbincang-bincang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang. Kemudian Nabi pun berkata, faqala ma tazakaru. Nabi tanya, apa yang kamu bincang-bincangkan ni? Qalu nadhkurus sa'ah. Mereka pun kata, kami ni tengah berbincang pasal hari kiamat. Qala, Nabi pun berkata lagi, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Nabi kata, kamu ni tidak akan melihat berlakunya kiamat selagi mana kamu tidak melihat 10 perkara ni. Fadzakara, kemudian Nabi pun sebut. Yang pertamanya ialah ad-dukhan, iaitu asap. Yang kedua ad-dajjal, wad-dajjal. Yang ketiga wad-dabbah, binatang-binatang yang melata. Wa tulu asy-syamsi min maghribiha, dan keluarnya matahari daripada tempat tenggelamnya. Maksudnya keluar matahari daripada barat. Sebab sekarang ni keluar matahari daripada timur dan tenggelam di barat. Tetapi Nabi kata, kalau akhir zaman nanti, sebelum berlakunya kiamat, keluar matahari daripada barat. Wa nuzul Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, dan keluarnya turunnya Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ni tidak mati. Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Satu-satunya Nabi yang masih hidup, Rasul yang masih hidup. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusufin, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. 3 kali gempa bumi. Sekali gempa di sebelah timur, sekali gempa di belah barat, dan sekali lagi di semenanjung tanah Arab. Semenanjung tanah Arab. Wa akhiru dhalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Dan akhir sekali ialah api yang keluar dari negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada padang mahsyar mereka. Ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan akhir sekali. Akhir sekali yang dekatlah, tanda kiamat yang besar. Hadis ni adalah hadis riwayat Muslim. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni, pengajaran yang ke-6. Ada 3 lagi pengajaran. Terima kasih kepada Amin. Terima kasih kepada Pok Ju. Kemudian Cikgu Jai kita. Terima kasih banyak. Pengajaran yang ke-7, seorang Muslim hendaklah hanya bertanya mengenai perkara yang memberi manfaat kepada dunia dan akhiratnya sahaja, dan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Jadi pertanyaan-pertanyaan ni banyak. Soalan-soalan sekiranya diajukan banyak bentuk. Banyak bentuk. Yang dilarang dalam Islam ialah soalan-soalan yang membawa kepada perkara sia-sia. Sekiranya soalan-soalan tu bawa kepada perkara-perkara yang bermanfaat untuk amalan dunia dia, amalan akhiratnya, maka benda tu digalakkan dalam Islam. Tapi kalau soalan yang berbentuk sia-sia, bentuk sia-sia, jadi benda tu tidaklah digalakkan dalam Islam. Ada soalan dulu, kalau biasa dicerita bila belajar bab fiqh, berkaitan dengan air yang dibolehkan buat wudu, antaranya air mutlak dan air sebagainya. Ada soalan yang berkaitan dengan air tu. Air mani ni najis ke tidak? Mengikut mazhab Syafi'i, air mani ni tak najis. Jadi ada orang tanya, dah air mani ni boleh buat wuduk ke tak? Kan?
Air mani ni boleh buat wuduk ke tak sebab dia ni tidak najis. Jadi soalan tu soalan yang tidak bermanfaat dah. Jadi tak payah tanya macam mana nak buat. Air lain banyak lagi nak tanya pasal air mani pula. Jadi soalan-soalan yang begitulah yang tidak sepatutnya ditanya. Tidak membawa sebarang faedah. Pengajaran yang ke-8, Imam Nawawi berkata hadis ini juga menunjukkan sebahagian ahli hakikat atau tasawuf menggalakkan supaya kita menghadiri majlis ilmu bersama dengan orang soleh untuk menghalang daripada terkeliru dan jatuh kepada kekurangan. Jadi kita ni boleh mendapat ilmu melalui pelbagai cara. Melalui buku boleh, melalui bacaan kita boleh, melalui apa lagi. Sekarang ni Facebook, media sosial, macam-macam maklumat. Kita boleh bertanya kepada Tok Guru Google, Syekh Google. Tetapi yang lebih baik, yang amat digalakkan dalam Islam ni apabila kita datang ke majlis, adanya orang-orang alim dan orang-orang soleh. Kerana di situlah dapat ditunjukkan maksud sebenar sesuatu ilmu tu. Kita boleh baca hadis ni, tu pakat-pakat baca. Tapi pentafsirannya, pemahamannya, yang kita dapat, pemahaman yang kita ambil daripada hadis tu adakah bertepatan dengan yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Jadi orang yang paling faham bila Nabi SAW ucap ni adalah para sahabat. Para sahabat telah menyampaikan ilmunya kepada tabi'in. Tabi'in telah menyampaikannya kepada tabi'in. Tabi'in telah menulis kitab-kitab ni sehingga sampailah kepada kita. Ulama-ulama sebelum kita telah menyusun. Dan ulama-ulama zaman kini telah memudahkan kita untuk membaca. Tetapi mesti juga berguru supaya kita mendapat pemahaman yang sebenar. Sekiranya kita tidak faham, kita boleh bertanya. Sebab itulah digalakkan untuk kita berada di dalam majlis-majlis orang yang soleh, kan? Dan yang terakhir, pengajaran yang terakhir ialah Imam Nawawi dalam syarah hadis Muslim berkata, sepenting-penting yang dinyatakan dalam hadis ini ialah pengenalan tentang Islam, iman dan ihsan, dan wajibnya beriman dengan mensabitkan qada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajaran yang kita dapat ambil. Kemudian penulis menyatakan aplikasi hadis dalam kehidupan. Antara petunjuk dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah duduk berdampingan dengan para sahabat. Hal ini menunjukkan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia seorang nabi, seorang rasul yang paling agung, tapi dia tidak mengangkat diri dia lebih daripada orang lain. Baliknya dia bermuamalah, bergaul dengan para sahabat. Lain daripada kita ni, kalau ada jawatan sikit, mula tunjuk gong, mula tunjuk act. Akulah yang ni, akulah yang ni. Dia rasa lebih daripada orang lain, menyebabkan kita tidak bergaul dengan orang. Tidak merendah diri untuk bergaul dengan orang. Tapi Nabi SAW bergaul dengan orang, kan? Seterusnya setiap orang itu bergaul dengan rakannya serta tidak menyendiri atau menjauhi masyarakat. Nabi tidak menjauhi masyarakat, kan? Bergaul dengan orang. Kita kalau boleh, walaupun sekarang ni kita boleh bergaul melalui Facebook, melalui media sosial, tapi kalau boleh kita turut bergaul dengan dalam dunia yang nyata. Seterusnya, aplikasinya yang boleh buat adab yang baik antara pelajar apabila berhadapan dengan guru, di mana Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bentuk seperti itu menunjukkan adanya adab dan akhlak, mendengarkan dengan penuh perhatian dan persiapan untuk menerima apa yang disampaikan oleh guru. Jibril mendapatkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi dan meletakkan kedua tapak tangannya kepada paha beliau. Jadi dalam belajar ni ada adab. Ada adab. Ada adab seorang murid kepada seorang guru. Ada adab daripada seorang guru kepada seorang murid. Dua-dua ada adabnya. Jadi kita perlu memenuhi adab-adab ni. Hormat guru kita, dan seorang guru hormat anak murid kita. Seorang murid ada hak yang dia boleh dapatkan daripada guru, dan guru ada hak untuk dapatkan daripada murid. Dan rasa itu sahajalah pada malam ni. InsyaAllah moga-moga kita dapat ambil pengajaran lah daripada hadis pada malam ni.
walaupun dalam keadaan yang agak tergesa-gesa lah. Sebab saya kalau boleh target nak habiskan satu malam satu hadis yang saya cuba ringkaskan. Daripada kitab ni saya baca semua, tapi bila kita buat sharing session ni, kita ambil mana-mana yang kita rasakan kita baca, mana yang perlu baca, dan yang tidak dibaca tu saya akan buat dalam ulasan-ulasan gitulah. Ada ulasan. Dan moga-moga apa yang dibuat pada malam ni dapatlah mendapat dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga begitulah. Dan akhirnya pada malam ni dah lewat dah. Jadi kita saya rasa setakat itu saja pada malam ni, dan insya-Allah malam esok sama juga pukul 9 malam kita akan buat sharing session. Siapa yang berkelapangan bolehlah sertai jam 9 malam pada esok hari insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.